Bapak Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 各位兄弟姐妹，让我们低下头祷告。 Tuhan, di tengah-tengah keadaan kami hari ini, kami butuh merasakan Engkau yang hadir ya Tuhan. 上帝啊，在当今这样的局势当中，我们需要你临在我们当中。 Biarlah Tuhan kami boleh melihat jalan-Mu dan Engkau boleh menuntun dan mengajar kami berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. 让我们能够清楚看到你的道路，并且牵引我们能够走在你的道中。 Sehingga Tuhan di tengah-tengah keadaan ini kami tidak kehilangan pengharapan 以致在这样的情况当中，我们不会失去盼望， dan kami boleh terus bertahan di dalam Engkau. 并且在主里面支持得住。 Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. 在一下子，我们一起来思念你的话语。 Mohon Allah Engkau berbicara kepada setiap kami. 求你对我们每一个人说话。 Engkau mengenal kami, Engkau tahu kebutuhan kami. 你认识我们，你知道我们的需要。 Nyatakanlah isi hati-Mu ya Tuhan, karena kami mendengarkan Engkau. 请你向我们显明你的心意，因为我们垂听。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita masih boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. 各位兄弟姐妹，我们实在感谢上帝，因为我们不管如今的状况如何，如果我们在哪里，我们都能够聚在一起向你祷告。 Bapak Saudara, malam ini kita akan merenungkan satu bagian Alkitab yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-13. 今天我们要思想一个上帝的话语，是取自诗篇13篇。 Saya akan membacakan Mazmur 13 ini bagi Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Indonesia saja. 我将用印尼文向大家阅读。 Bapak Ibu Saudara tolong memperhatikan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing ataupun dalam tampilan layar Bapak Ibu Saudara masing-masing. 请们注意各自的圣经或者是在荧幕上。 Mazmur pasal yang ke-13, demikian firman Tuhan. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此。 Bapak Saudara, saya percaya di tengah kondisi pandemi COVID hari ini, hampir semua atau bahkan semua kita bergumul. 我相信在当今的新冠病毒的疫情当中，我们每个人都在挣扎中。 Walaupun pergumulannya mungkin dalam kadar dan dalam derajat yang berbeda-beda. 可能我们各自那个挣扎的程度各有不同。 Ada yang mungkin hanya bergumul sebatas ketidaknyamanan karena berbagai perubahan hidup yang terjadi. 有人可能觉得只是不舒服，不能够适应，因为一些事情改变了。 Bekerja, belajar, ibadah semuanya jadi online, tidak bisa kemana-mana, kebosanan dan mati gaya. 我们能够读书，或者是做工，或者是一切的活动，我们不能够照常的工作，而且我们一直待在家里，肯定觉得很厌倦，而且感到很无奈。 Atau bisa jadi kita bergumul lebih berat, kita mulai rasa khawatir, kita mulai cemas, kita cemas tertular. 或者我们会进入比较沉重一点的挣扎，就是可能我们挂虑、我们忧虑、我们想一切的厌倦的生活。 Atau yang mungkin lebih berat, kita mulai bergumul dengan ketidakpastian dan ketidakjelasan. 可能我们进入更沉重的挣扎，就是对前面的一切的不确定，或者是一切的沉重。 Tidak jelas bagaimana studi ke depan, bagaimana pekerjaan, bagaimana masa depan, bagaimana pernikahan yang telah direncanakan. 我们不知道前面的路要怎么样子走，我们的工作、我们的学业、我们的婚姻，还有未来，还有什么时候这些事情能够 Atau 结 ada yang 束？ mungkin mulai bergumul dengan penghidupan. 可能有一些人为生活担忧， Akan apa yang harus dimakan besok karena sudah tidak ada persediaan lagi di rumah. 明天要吃什么呢？家里一无所有了。 Baru kehilangan pekerjaan.
或者是刚刚失去工作， usaha terus merosot, diambang kebangkrutan dan sebagainya. 业务也越来越降落，并且在破产的边缘。 Atau Bapak Saudara mungkin kita sedang dilema hari ini karena ada yang sakit, namun kita takut untuk mencari pertolongan ke rumah sakit. 可能我们也进入一些左右为难中，因为我们可能在生病当中，但是不知道要去哪里找医院。 Ada yang mungkin sedang menderita COVID saat ini dan di tengah sesak nafas, sendirian, terisolasi, kebingungan menantikan Tuhan. 可能有一些人也患上了这个新冠病毒，而且也觉得在气喘当中，也不知道应该到哪里去找到帮助。 Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sekarang di tengah-tengah duka cita, kehilangan orang yang dikasihi. Namun di tengah duka cita itu pun masih direpotkan dengan berbagai prosedur ribet, sehingga kita bahkan tidak bisa berduka cita dengan proper. 跟有些人呢，可能他们有家庭成或所爱的人去世，但是他们却不能够以正常的手续去办理他们的丧事。 Bapak Saudara, saya kira kita setuju bahwa masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah dan enak. 我相信大家都同意，在这样的一段时期里面，不是一个很舒服或是容易度过的日子。 Bahkan mungkin ada banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang akan berkata bahwa mulai dari awal tahun 2020 ini sampai sekarang, sepertinya bertubi-tubi kejadian yang berat menimpa kita. 更有很多人认为，从今年2020年的开始，直到现今，一切的问题一连串的不停不断的来。 Tapi yang menambah penderitaan kita adalah kita tidak tahu sampai kapan semua ini akan berlangsung dan kapan semua akan kembali menjadi normal. 但是更加重我们的痛苦，就是我们不知道这一切什么时候才结束，我们什么时候才能够恢复正常。 Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa bertahan dan survive di tengah seluruh ketidakjelasan dan ketidakpastian ini. 那么这问题是在这样的不明确、不确定当中，我们要怎么样的支持下去，怎么样的生存呢？ Respon seperti apa yang Alkitab mintakan untuk anak-anak Tuhan lakukan di tengah penderitaan supaya anak-anak Tuhan tidak kehilangan pengharapan melainkan bisa beroleh sukacita di tengah penderitaan. 那么上帝儿女在这样的一个困难当中、时期当中，他圣经到底教导我们什么东西？我们要做出什么样的回应来面对现今的这些困难和挣扎？ Saudara, pada tanggal 29 Maret 2020 yang lalu, 在3月份29日的时候， seorang profesor perjanjian baru bernama N.T. Wright menulis sebuah artikel di majalah Time. 那么有一个新约作者就是 N.T. Wright， 他在《时代》杂志中写了一篇文章。 Ia berkata bahwa ada satu respon yang harusnya dipraktekkan oleh anak Tuhan di tengah pandemi ini, yaitu lament atau meratap. 他说，上帝的儿女在这疫情当中的正确的反应就是应该哀悼。 Apa sih lament itu? 到底哀悼是什么呢？ Lament itu adalah menyampaikan secara jujur isi hati pergulatan jiwa kita kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. 就是在我们的一切的痛苦当中，我们向上帝陈明我们一切的挂虑、我们的心意、我们的痛苦。 Lament bisa berupa kombinasi dari keluhan-keluhan, protes-protes kita terhadap kondisi yang tidak ideal yang sedang terjadi. 那么哀痛也可以是组合着那个一切的抱怨和一些不能够想象的 Juga 一些 bisa 的局势。 berupa tangisan duka cita, jeritan sakit hati, stres dan frustrasi karena merasa ditinggalkan sendirian. 可能是一切的哭泣、一些的伤痛、一些的呐喊，因为我们不知道这一些事情什么时候才能够到终点。 Juga bisa berupa luapan pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak mengerti. 也能够记起我们一连串的问题，是我们不能够明白的。 Amarah atas ketidakadilan dan kelaliman yang kita rasakan, permohonan supaya kita ditolong oleh Tuhan, penantian terhadap janji kasih setia Tuhan. 我们也不懂这些事情应该怎么样的持公正的公正或是公义，而且我们也不知道应该怎么样的回应，应该怎么样的走下去。 Yang semuanya dengan gamblang, dengan jujur disampaikan kepada Tuhan sebagai reaksi pergumulan kita terhadap penderitaan yang sedang kita 这 rasakan. 一切呢，我们要明确的、要坦诚的在上帝陈明，好作为我们在上帝面前的一个表现。 Bapak Saudara, sayangnya 但是很可惜， lament hari ini adalah sesuatu yang sudah dilupakan bahkan ditinggalkan.
今天呢，这个哀痛呢是在当今时候很多人遗忘的，或者是很多人放下的。 Saudara, Timothy Keller dalam bukunya Walking with God Through Pain and Suffering bahkan berkata, hari ini tidak banyak ruang bagi orang Kristen untuk lament di tengah budaya gereja yang dinominasi oleh lagu-lagu yang happy, suasana-suasana yang meriah. 那么提摩太凯尔呢，他在他的一书中，就是跟上帝走过一些痛苦和受苦当中，他说，在当今的教会占多了一些喧哗和喜乐的诗歌的文化中，以致基督徒没有多少的空间来哀悼。 Tidak banyak ruang bagi orang Kristen hari ini itu berkata, di manakah engkau Tuhan? Mengapa engkau meninggalkan aku? 在今天的这样局势，有很多的基督徒已经觉得没有空间向上帝呼求，向上帝发问说：“上帝啊，你在哪里？” Mengapa demikian? 为什么这样子呢？ Karena bagi banyak orang lament adalah sesuatu yang dianggap tidak pantas. 因为很多人认为哀痛呢是不应该、不适当的。 Tidak pantas, masa sih kamu ngomong kayak begitu sama Tuhan? 我们不应该这样子讲，难道你要向上帝这样子说话吗？ Bukan hanya itu, lament bahkan seringkali dianggap sebagai tanda kurang iman. 很多时候，哀痛呢也被认为是一种没有信心的行为。 Kalau kamu beriman, harusnya kamu tidak boleh berduka. 如果你有信心，应该你不会哀伤。 Kalau kamu punya iman, kamu nggak boleh khawatir, kamu nggak boleh stres, kamu nggak boleh frustrasi, kamu harus sukacita, kamu orang menang. 如果你有信心，你不应该有一些沮丧，你不应该有一些痛苦，你不应该有一些挣扎，因为在上帝里面，你应该是充满喜乐的。 Bahkan lament kadang dianggap sebagai sebuah dosa di hadapan Tuhan. 很多人也很认为这个哀伤就是一个犯罪。 Tapi saudara, pertanyaannya apakah benar demikian yang diajarkan oleh Alkitab? 问题是，圣经是不是真的这样子教导呢？ Baik saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab, kita akan menunjukkan bahwa Alkitab justru mengajarkan sebaliknya. 如果我们注意圣经的话，圣经反而教导一些相反的。 Baik saudara, Alkitab justru menunjukkan bahwa lament adalah sebuah tindakan yang alkitabiah di tengah-tengah penderitaan. 圣经教导说，哀伤是符合圣经的真理。 Lament bukanlah sebuah tanda kurang beriman. 哀伤并不表示你缺乏信心。 Lament justru adalah sebuah wujud nyata, sebuah bukti dari persekutuan yang sehat dan intim yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan dengan Tuhan. 哀伤却是一个明证，就是说表示你跟上帝有保持一个亲近的关系。 Karena anak-anak Tuhan dengan Tuhan punya persekutuan yang erat dan dekat, anak-anak Tuhan boleh mengungkapkan apapun kepada Tuhan dari hatinya yang terdalam tanpa perlu ada yang dipoles, tanpa perlu ada yang ditutup-tutupi. 因为上帝儿女呢，要跟上帝保持的亲密的关系，那么他在上帝面前能够倾吐他们一些的心意，倾吐他们一些心声，不必要任何的掩饰，也不必要任何的修饰。 Baik saudara, Mazmur 13 yang tadi kita baca adalah salah satu contoh Mazmur ratapan atau lament itu Bapak saudara. 刚才我们读的诗篇是一篇哀歌的诗篇。 Bapak saudara, dalam Mazmur ini kita bisa merasakan betapa gamblang dan jujurnya Daud mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan di tengah penderitaannya. 那么在这个哀歌当中呢，我们很清楚的看到大卫什么样的向上帝陈明他的一些的挣扎和痛苦。 Setidaknya 4 kali dia berseru kepada Tuhan dalam frustrasi, berapa lama lagi Tuhan? 以致在诗篇当中，他有4次的像是呼求和呐喊，上帝啊，要到什么时候呢？ Bapak saudara, di ayat kedua, Daud bahkan berkata bahwa ia merasa ditinggalkan dan dilupakan oleh Tuhan. 那么在中文的第1节当中，大卫更觉得上帝已经离弃他，已经掩面不看他。 Ia merasa di tengah penderitaannya Allah sengaja menyembunyikan wajah, sengaja menghindari dia. 他感觉到在他的痛苦当中，上帝故意的掩面不顾他。 Bapak saudara, tentu kalau kita bertanya apakah benar Allah melupakan Daud, 如果我们发问说，上帝真的忘记大卫吗？ tentu saja Allah tidak pernah melupakan Daud ataupun salah satu siapapun anaknya. 当然，上帝从不忘记大卫，或者是任何他的儿女们。 Dalam Yesaya 49 ayat 15-16 di sana dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku, kata Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. 在以赛亚书49章15到16上半节这样子说：妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不连续她所生的儿子？既或有忘记的，我却不忘记你。看哪，我将你铭刻在我掌上。 Bapak saudara, secara fakta Allah tidak pernah melupakan anak-anaknya.
这是一个事实，上帝从不忘记他的儿女。 Namun Bapak Saudara, apakah Daud bisa merasa dilupakan di tengah pergumulannya? 那么大卫能够在他的征战中感觉到上帝忘记他吗？ Bisa, Bapak 当 Saudara. 然是会。 Bukankah kita kadang di tengah pergumulan kita pun kita bisa merasakan hal yang sama? 我们在挣扎中不也是时常的这样的感受到吗？ Dan perasaan inilah yang diungkapkan Daud kepada Tuhan. 那么这样的感觉就是大卫向上帝陈明 Bapak 的。 Saudara, bukan hanya itu, di ayat ketiga Daud bahkan berkata bahwa di tengah pergumulannya sepanjang hari dia merasa sedih, dia merasa stres. 那么在第2节呢，大卫觉得他终日的受苦，终日的压抑重重。 Ia merasa begitu bersedih hati karena musuhnya sepertinya ketemu banyak alasan untuk bersuka cita di tengah stresnya dia. 因为他觉得他的敌人呢，千方百计来攻击他，使他加重了他的压抑。 Ayat 4 dan 5, Daud memohon kepada Tuhan, Tuhan pandanglah saya, buat mataku bercahaya di tengah kegelapan, karena jika engkau tidak menolong saya mati dan habis kali ini. 那么第3跟第4节呢，大卫更在上帝的面前说：“求你看顾我，求你应允我，使我的眼目光明，免得我沉睡致死。” Saudara, itu yang diungkapkan Daud dengan gamblang kepada Tuhan. 这是大卫很清楚明白向上帝所陈明的一切。 Saudara, apa yang membuat Daud berani berbicara seperti itu kepada 是什 Tuhan? 么令大卫能够这样子说出来呢？ Bagi Daud, 对于大卫， Allah adalah sosok yang sangat sentral dan sangat penting bagi dia. 对于大卫，上帝是他，对于他是生命的中心，上面他是一切的一切。 Bagi Daud, Allah adalah sosok yang sangat dekat, sangat pribadi buat dia. 上帝是一个对他很亲近，并且很个人性的一个位格， Sehingga tidak ada apapun yang ia mau sembunyikan dari Allah. 以致他不想跟上帝掩藏任何的事情， Semuanya ia curahkan kepada Allah. 他想把一切完全陈明于上帝。 Saudara, Lemens Daud menunjukkan kualitas hubungan yang Daud punya selama ini dengan Tuhan. 那么大卫的哀伤呢，显明了他一向以来跟上帝所保持的那种距离。 Saudara, keengganan atau ketidakberanian untuk Lemens justru menunjukkan betapa tidak sentral, betapa tidak pentingnya, betapa tidak esensial, dan betapa tidak dekatnya Allah bagi seseorang. 如果我们不愿意哀伤，或者是不要哀伤，那么就显示了你跟上帝的关系到底是怎么样子。你不能够以上帝为你的中心，你也不能够感受到上帝是与你亲近、与你同在的。 Saudara, Lemens adalah petunjuk kualitas relasi yang engkau dan saya miliki hari ini dengan Tuhan di tengah 那么哀 penderitaan. 伤就显明了我们在当今的时候跟上帝保持是怎么样的一种关系。 Saudara, lebih menarik lagi Mazmur 13 bukan satu-satunya Mazmur ratapan di Alkitab. 但是更有趣的，诗篇13篇不只是圣经中的一首哀歌罢了。 Sekitar 40% dari Mazmur itu isinya Mazmur ratapan. 那么大概诗篇中的48%都是哀歌， Dan Daud bukan satu-satunya sosok yang meratap di Alkitab. 而且大卫不是单独一个人在那边哀伤。 Masih ada Ayub, masih ada Heman, masih ada Asaf, masih ada Yeremia, bahkan ada Yesus sendiri yang meratap, Bapak Saudara. 那么还有约伯，还有西曼，还有亚萨，也有耶利米，甚至还有耶稣也那边哀伤。 Bapak Saudara, kenapa semua ratapan ini dicatat di Alkitab dan tidak disensor oleh Tuhan? 那么这些哀歌为什么完全在圣经中，上帝没有过滤或者是审查吗？ Karena Allah tahu realita kehidupan itu tidak ideal. 因为上帝知道我们的现实生活并不理想， Ada banyak penderitaan. 有很多的痛苦， Kita akan bergumul dengan itu. 我们会为这些事情征战。 Dan di tengah pergumulan itu kita boleh membawa seluruh pergulatan hati kita kepada Tuhan kita yang dekat. 在这样的挣扎中，让我们把一切的挣扎完全向上帝陈明。 Saudara, Lemens memang mungkin tidak menyelesaikan seluruh pertanyaan intelektual kita tentang bagaimana, dari mana, apa arti penderitaan. 但是哀歌呢，却不是说我们能够很明知或者是很确定的知道说我们要怎么样子去解决这些问题，或者是这些问题的含义。 Tapi Lemens menyediakan sebuah fondasi yang kokoh bagi kita untuk boleh datang kepada Tuhan dengan penderitaan kita. 但是哀伤呢，却是一个很坚固的基础，让我们能够来到上帝面前。 Saudara, Allah menyambut kita yang Lemens di hadapannya. 上帝非常的欢迎我们这些在他面前哀伤的人。 Bahkan di dalam Alkitab Allah memperkenalkan Yesus, memperkenalkan dirinya sebagai sosok
yang dekat dan merawat mereka yang datang dengan patah hati ke hadapannya. 那么圣经也记载，主耶稣是很顾念、很顾忌那些来到他面前很哀伤的人。 Saudara, Matius 12 ayat 15 sampai 21, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah yang tidak akan mematahkan bulu yang terkulai. 那么在马太福音当中，主耶稣也把自己介绍成为一个仆人，他很关心那些压伤的芦苇。 Bulu yang terkulai adalah gambaran dari orang yang terluka hancur babak belur di dalam. 那么压伤的芦苇就是形容那些人在他的里面已经粉碎破碎的人。 Tapi Yesus tidak akan mematahkannya, Yesus akan menghiburnya, Yesus akan merawatnya, Yesus akan memulihkannya. 但是呢，主耶稣并不折断，他会看顾他、照顾他，并且爱他。 Bapak saudara, bayangkan betapa personalnya Allah yang engkau dan saya punya. 所以你看，我们的主耶稣跟我们是有多么有个人的关系。 Bayangkan betapa murah hatinya Allah yang engkau dan saya punya, sehingga ia mau mendengar jeritan kita. 你看，所以我们可以看到主耶稣是何等的怜悯我们，以致呢，他能够去听我们一切的呐喊。 Karena itu Bapak saudara, di tengah penderitaan kita, mari datanglah kepada Tuhan. 在我们一切的痛苦当中，让我们来到上帝面前， Mari kita belajar meratap di hadapan Tuhan. 我们学习在上帝面前哀伤。 Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, tidak ada yang perlu dipoles, karena ia Bapa kita. 我们不需要在他的面前隐藏任何东西，也不必要修饰我们一切所讲的，因为他是我们的天父。 Bapak saudara, bukan hanya Alkitabiah, 不只是符合圣经， Lemen juga adalah sebuah respon yang penting bagi kita untuk bisa tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan. 那么哀伤也是个很正确、很有效的一个回应，好让我们能够在痛苦当中能够站立得住。 Lemen adalah sesuatu yang penting yang membuat kita beroleh pengharapan dan sukacita di tengah penderitaan. 那么哀伤呢，让我们能够在痛苦当中能够继续拥有盼望和喜乐。 Bapak saudara, banyak orang beranggapan bahwa duka cita dan pengharapan, damai sejahtera dan ratapan adalah dua hal yang bertentangan. 有很多人认为呢，哀伤跟盼望，那么哀痛和那个平安是完全冲突的事情。 Dua hal yang tidak mungkin ada bersamaan. 这两样事情是不能够并行的。 Namun ketika kita memperhatikan Alkitab, kita akan justru menemukan keduanya seringkali hadir bersamaan. 但是如果我们注意圣经的话，我们能够发觉到这样的事情通常都是并行的。 Hampir semua Mazmur ratapan kecuali Mazmur 88 ditutup dengan pengharapan, Bapak Saudara. 所有的诗篇，除了第88篇以外，都是以一个充满盼望来结束他的那个祷告。 Semuanya ditutup dengan sebuah keyakinan, sukacita bahwa Tuhan itu hadir. 那么完全的诗篇的结束都是都是表明上帝是临在的，我们是充满盼望和喜 Bahkan 乐 dalam 的。 1 Petrus 1 ayat 6, 但是在彼得前书第1章第6节， di sana dikatakan bergembiralah sekalipun sekarang ini untuk seketika kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 他说：“因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁。” Bapak saudara, kata bergembiralah dan kata berduka cita itu dua-dua bentuknya present, Bapak 那 saudara. 么喜乐跟忧愁两样都是现在式的， Artinya dua-duanya bisa terjadi sekarang bersamaan. 也就是说，这样的事情能够发生在当今时代是并行的。 Bapak saudara, pengharapan dan sukacita yang kita punya bukan pengharapan dan sukacita setelah masalah. 我们所拥有的盼望和喜乐，不是问题或是困难之后的喜乐或盼望。 Pengharapan dan sukacita kita adalah pengharapan dan sukacita di tengah penderitaan. 我们的喜乐和盼望，是我们在痛苦当中的喜乐和盼望。 Our joy is the joy within the sorrow, not after the sorrow. 我们的喜乐是在我们的悲伤当中的喜乐，而不是悲伤过后或是痛苦过后的喜乐。 Itulah yang menyebabkan terjadi perubahan drastis nada Daud di dalam Mazmur pasal 13 ini, Bapak 这 saudara. 就是为什么那个大卫在诗篇12篇能够改变他的音调。 Setelah ia meratap begitu rupa, tiba-tiba di ayat ke-6 ia berkata, tetapi aku percaya, hatiku bersorak-sorak, aku mau bernyanyi untuk Tuhan. 他在哀伤之后呢，他在第5节说：“但我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。” Mengapa bisa ada perubahan itu, Bapak 为 saudara? 什么会有这样的改变呢？ Karena di tengah-tengah lament itu, 因为在他的哀伤中， Daud dipaksa untuk mencari penghiburan dari Tuhan yang hadir.
能够迫使大卫呢去寻找上帝，在上帝里面能够得到安 Di 慰。 tengah ratapan itu Daud dipaksa untuk berfokus kepada Tuhan, memandang Tuhan, mengingat dan merenungkan lagi siapa Tuhan. 那么在他的痛苦当中，迫使大卫能够去思想一个问题，就是上帝到底是谁？ Dia 能 dipaksa 够 lagi untuk memikirkan apa yang Tuhan telah kerjakan dan siapa dia yang kepadanya Tuhan banyak berkarya. 那么迫使他呢能够去思想上帝到底是谁？上帝为他做了何事？ Di tengah ratapannya Daud menyadari kasih setia Tuhan. 在他的哀伤当中，大卫寻找了信实和慈爱， Daud menyadari pertolongan Tuhan. 他经历了上帝的帮助。 Daud mengalami perbuatan-perbuatan baik yang terus dan telah dikerjakan oleh 他一直 Tuhan. 不断的经历上帝在他身上的动工。 Itulah sebabnya di tengah penderitaan yang tidak selesai, Daud tetap berkata, aku percaya, aku bersorak-sorai, aku mau menyanyi bagi Tuhan. 因此，在他的问题也还没有解决的时候，他仍然能够说：“我要喜乐，我要唱歌，我要以主为乐。” Saudara, hal itulah yang berlaku untuk kita hari ini. 那么这一切呢，对我们现今时代都是非常有效的。 Lament akan memaksa kita memandang lagi kepada Tuhan. 哀伤将迫使我们再次的仰望上帝。 Lament memaksa kita berfokus lagi memikirkan siapa Tuhan, siapa kita, apa yang telah dikerjakan Allah bagi kita. 那么哀伤迫使我们去想一个问题：上帝到底是谁？我们是谁？我们又怎么样跟上帝维持这样的关系？ Di tengah lament dan menyadari siapa Allah itulah lahir sukacita dan pengharapan kita. 在我们的哀伤中，我们意识到上帝到底是谁，这就使我们大有喜乐。 Saudara, jalan tercepat menuju berkat bukanlah menghindari penderitaan. 那么最快的一个途径，要达到喜乐的，并不是说躲避悲伤， Tapi kita masuk ke dalam kegelapan penderitaan itu dan menemukan Allah yang juga hadir di sana bersama-sama dengan kita di 而 tengah 是我们 penderitaan. 进入这个痛苦的黑暗当中，因为我们在那里可以找到上帝与我们同在。 Saudara, beberapa bulan yang lalu saya juga mengalami hal yang sama. 在几个月前，我也经历了同样的事情。 Ketika tiba-tiba mama saya divonis dengan kanker paru stadium 4. 当我的妈被诊断已经患了肺癌第4期， Berapa waktu yang lalu saya baru kehilangan cici saya karena kanker juga. 那么不久前我也失去了患癌症的姐姐。 Saudara, saya mengingat betapa stresnya malam-malam setiap hari setelah pulang dari dokter, konsultasi demi konsultasi yang sepertinya tidak memberikan harapan sama sekali. 我想起在那个时候呢，每一个晚上我就在那边哀伤，因为呢，在一切的问题当中，一切医生的诊断当中，我好像并不能够找到任何出路，我的存在非常的沮丧和沉重。 Saudara, apa yang menjadi pengharapan saya di tengah semua keadaan itu? 那么在这样的情形当中，什么才是我的盼望呢？ Saya cuma bisa menangis, saya cuma bisa stres, saya cuma bisa minta tolong, saya cuma bisa bertanya kepada Tuhan. 我只能够伤心流泪，我只能够哀伤痛苦，我只能够在上帝面前发问。 Saudara, namun di tengah jeritan-jeritan itu saya menyadari satu hal. 但是这些的呐喊当中，我意识到一件事： Tuhan menangis bersama saya. 上帝与我同哭， Tuhan menangis bersama mama saya. 上帝与我妈妈同哭。 Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat kepada kami. 上帝从来不会让对我们行恶， Ia menyelamatkan kami, ia tidak pernah lalai kepada kami. 他拯救我们，他从不忽略我们。 Saudara, masalah kami belum selesai. 但是我们的问题还没有结束。 Namun kami punya pengharapan dan sukacita karena Tuhan hadir. 但是因为上帝的同在，我们感到有喜乐和盼望。 Saudara, bagaimana engkau dan saya hari ini? 那么你跟我今天又如何呢？ Mungkin kita sangat bergumul hari ini. 可能我们今天陷入这沉重的那个挣扎中。 Saudara, mari datang kepada Tuhan. 让我们来到上帝面前， Ia mau memberikan kekuatan kepada engkau dan saya. 他要把他赐给你跟赐我力量。 Tapi mari menyelam ke dalam kegelapan di mana ia sedang menunggu kita sekarang ini. 让我们进入黑暗中，因为在那里上帝在等候着我们。 Mari saudara kita tunduk kepala. 让我们低下头， Saudara, mari pakai waktu ini 让我们使用时间， untuk berbicara secara pribadi dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. 让我们亲自的对上帝说话，也聆听上帝要对我们说的话。 Jika engkau bisa berlutut, saya mengajak engkau untuk berlutut di hadapan Tuhan. 如果您能跪下来，我邀请你们在上帝面前跪下， Suarakanlah isi hatimu kepada Tuhan hari ini. 向上帝倾吐你的心声。
dan dengarkanlah penghiburannya bagi kita. 并且聆听上帝的安慰。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih Tuhan, 天父上帝，感谢您， karena Engkau mau mendengar kami ya Tuhan. 因为你愿意垂听我们祷告。 Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah jauh. 主啊，感谢你，因为你从不远离我们。 Tuhan bukakan mata hati kami untuk melihat Engkau. 请你敞开我们的心眼，让我们看见你。 Bukakan mata hati kami untuk boleh merasakan sukacita dan pengharapan di tengah penderitaan kami. 敞开我们的心眼，让我们能够在这个痛苦的当中，能够看到你的盼望和喜乐。 Tuhan ajar kami melihat Engkau yang masih terus memegang erat kami. 做教导我们能够看到你一直牵领着我们的手， Sehingga di tengah penantian ini kami boleh terus berjalan makin kuat mengikut Engkau. 以致在这样的等候时期里面，我们能够与你坚强的走下去。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢您， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。